Dia tengok waktu dia nak buka lampu ni, tiba-tiba dia nampak dekat dapur ni ada 3 susuk tubuh. Lisa ni pandang ke arah belakang dan dia kata dia nampak benda tu masih lagi ada. Tengok ke arah dia dengan lidah yang terjelir keluar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bersama saya lagi, Hanif Abdul Halim, di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini datangnya daripada seorang pengirim kita yang bernama Azhar. Dan Azhar ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia sendiri pernah alami sewaktu dia menginap di sebuah homestay yang terletak di Terengganu. Kisah dia berbunyi begini. Azhar ni dan juga ahli keluarga dia pergi ke Terengganu sebenarnya nak menghadiri satu majlis perkahwinan sepupu dia. Yang mana diorang semua ni, Azhar dan juga keluarga dia tinggal di Tangkak, Johor. Jadi bila dia nak pergi ke Terengganu ni, dah halang-halang kan nak pergi kenduri tu, diorang plan lah sekali untuk berjalan dekat sana. Jadi dia dekat Terengganu waktu tu 4 hari 3 malam. Okey, diorang nak ambil hotel pada waktu tu. Tapi kalau nak ambil hotel, kena ambil orang kata beberapa buah bilik. Sebab diorang semua kalau dikumpulkan ada lebih kurang 10 orang. Azhar ni dan juga suami dia, seorang anak dia, lepas tu ada mak ayah dia sekali ikut. Lepas tu ada satu lagi keluarga adik dia yang terdiri 5 orang. Adik dia ada 3 orang anak Alright, jadi bila dia nak, yelah dah 10 orang, kalau dia nak duduk hotel dah tentu kena ambil 3 bilik lah paling kurang kan. Itu pun 5 orang ni dah kesian lah, macam orang kata apa, sempit. Kalau nak ambil hotel yang mungkin bilik lebih besar, kosnya pula lebih tinggi. So Azhar kata dah lalang kita nak berjalan, lebih baik kita cari ataupun survey satu homestay untuk semua boleh tinggal dalam tu. Okay, so diorang pun bersetuju. Survey, jumpalah satu homestay dan diorang tengok waktu tu dalam homestay ni ada 3 bilik dan kemudian ada 2 bilik air. So dia kata okey lah, cun lah ni kan, 2 bilik air tak adalah berebut-rebut. Okay, diorang pun ambil. Dipendekkan cerita, pada hari yang dimaksudkan, dia pun mulalah bertolak daripada Johor terus ke Terengganu. Menempuh satu perjalanan yang agak panjang dan juga sangat memenatkan. Bila sampai saja ke Terengganu, yelah malam tu diorang tak ada buat aktiviti apalah sebab diorang pun nak rehat-rehat, tidur, dan kemudian keesokan harinya diorang nak kena bangun awal, bersiap untuk pergi ke majlis perkahwinan tu kan. Alright, dia pun okey lah tidur je. Malam yang pertama lepas macam tu je lah, tak ada sebarang gangguan. Okey, paginya dia pun bangun, pergi ke kenduri apa semua. Selesai saja dia pun balik ke rumah.
Okey, sebelum dia balik ke rumah ni, dia belilah barang-barang apa semua untuk dia masak lah. Sebab malam tu diorang decide untuk makan dekat rumah je, tak nak keluar. Okey, lepas makan dengan keluarga apa semua, diorang pun okey lah, tidurlah. Besok nak bangun untuk berjalan pula. Okey, malam yang kedua ni Azhar diganggu. Yang mana okey, lepas saja diorang makan apa semua, dia pun baringlah dekat dalam bilik untuk tidur. Dia memang tak tutup pintu depan ni, pintu bilik ni. Sebabnya dia cakap anak dia yang seorang ni nak tidur dengan atuk dengan nenek dia. Yang mana atuk nenek dia dekat depan, dekat ruang tamu sebab menonton televisyen. Jadi dia tak tutup pintu lah sebab takut anak dia nak masuk kan. Lepas anak dia tengok TV agaknya, nak tidur dengan dia, anak dia masuk. So dia biarkan saja pintu ni terbuka, dan kemudian dia pun tidur sebelah suami dia. Waktu dia tidur, tiba-tiba dia tersedar. Dia tersedar ni, dia tak pasti pukul berapa. Sebab dia kata gelap sangat dan rumah pun gelap. Sebab mungkin lampu dah ditutup lah. Mungkin tengah malam macam tu. Bila dia tersedar je, mata dia terkebil-kebil kan. Dia perlukan masa beberapa second untuk nampak kawasan bilik ni. Bila dia buka mata, okey, part ni dia mula nampak lah. Nampak yang mana dekat sebelah katil dia, dia ada letak luggage, ada beg anak dia, apa semua kan. Dekat kawasan beg ni, ada 2 orang kanak-kanak. Susu tubuh 2 orang kanak-kanak yang usianya lebih kurang 7 tahun macam tu dengan 5 tahun. Lelaki dan juga perempuan. Betul-betul dekat beg ni. Jadi bila si Azhar ni nampak, mula-mula dia ingatkan anak saudara dia lah. Anak adik ni kan. So dia pun panggil nama anak saudara dia ni. Dia tak tulis nama dalam email. Jadi saya gelar anak saudara dia ni Dolah lah. Dolah, buat apa main kat beg Mak Long tu? Dia cakap macam tu. Bila si Azhar ni cakap macam tu, 2 orang budak ni pandang ke arah Azhar ni. Yang mana bila Azhar tengok muka budak ni, dia tak kenal. Dia kata dia tak kenal. Ini bukan anak adik aku kan? Siapa ni? Dia mula bangun. Daripada baring dia ni, dia mula bangun. Bila dia bangun, budak 2 orang ni berlari keluar daripada bilik. Keluar daripada bilik menuju ke arah dapur. Si Azhar ni pun bangun, turunkan kaki dia, dan kemudian dia mulalah berjalan keluar. Dia keluar dan kemudian dia tengok ke arah dapur, memang gelap waktu tu. Dia pun buka lampu tengah. Dan kemudian dia pergi ke arah dapur, memang tak nampak apa-apalah. Dia kata, mana pergi budak 2 orang tadi? Dia pun pergilah kat bilik bilik adik dia, yang mana dia ketuk. Dan kemudian suami pula, kira suami adik dia lah. Suami adik dia buka pintu. Dia kata, Kak, kenapa Kak Zah? Anak-anak kau dah tidur ke semua? Dah tidur dah. Kenapa Kak? Tak ada apa-apa lah. Akak tanya je. Okey. Dia pun tutup pintu balik untuk tidur lah. So Azhar ni terfikir, kalau budak 2 orang tu dah tidur, siapa yang tadi aku nampak? Macam tu. Sebab muka 2 orang ni dia seolah-olah macam tak kenal. Dia kata mungkin waktu tu dia mamai-mamai pun ya, tapi dia kata memang dia tak pernah nampak muka budak ni. Macam mana boleh ada dalam rumah ni? Dia tengok pintu tutup semua. Dia pun tengok depan, ada mak dengan ayah dia tidur, dan kemudian ada anak dia lah tidur dekat tengah-tengah. So dia kata okey lah, dia pun terus baring dekat bilik, teruskan tidur. Okey. Lepaslah malam yang kedua, dia orang pun pergilah berjalan. Waktu dia pergi berjalan ni, dia tanya-tanyalah dekat adik dia apa semua kan. Ada tak anak kau keluar semalam? Pukul berapa Kak? Tengah malam lah. Mana ada, anak saya dah tidur lah. Anak saya tidur awal semalam. Itulah akak sebenarnya, dia pun ceritalah apa yang dia alami pada malam yang kedua tu. So adik dia ni cakap, kau mimpi kot Kak. Mana ada orang lain, kita je lah dalam rumah tu kan. Kalau ada pun anak-anak saya takkan akak tak kenal. Itulah yang akak heran tu, sebab muka dia akak tak pernah nampak. Tak apalah, mungkin akak mimpi lah, dia cakap macam tu. Okay, dia cuba macam ignore je lah. Okay, baliklah daripada berjalan tu, dia pun tidur juga. Pada malam yang ketiga ni, sekali lagi dia diganggu, dan juga gangguan ni malah lebih teruk. Yang mana waktu dia tidur, dia tersedar lagi. Sama juga, mungkin tengah malam macam tu, dia tengok ke arah pintu bilik dia. Waktu tu pintu bilik dia tak rapat. Anak dia tidur dengan dia tau waktu tu. Dia tengok, pintu bilik ni tak rapat.
Dan kemudian di celah pintu ni, dia nampak macam ada dua kepala. Yang dia kata kepala tu kepala kanak-kanak lah, yang sedang tengok ke arah dalam bilik. Dia pun Lola, awak ke tu? Lola. Tiba-tiba dua kepala ni macam lari daripada depan pintu bilik ni. Dia pun bangun dan kemudian dia buka pintu bilik. Depan pintu bilik ni tak ada orang lah, sebab mak dengan ayah dia dah tidur dalam bilik. Dia kata dia pun mulalah berjalan menuju ke arah dapur. Waktu dia nak buka lampu dapur ni, sebenarnya dia tengok ke arah dapur ni memanglah gelap, tapi adalah nampak macam kabinet dapur. Mata dia dah mula sesuai lah dengan pencahayaan tu kan. Dia tengok waktu dia nak buka lampu ni, tiba-tiba dia nampak dekat dapur ni ada 3 susuk tubuh. Yang mana satu susuk tubuh seolah-olah wanita dewasa, dan kemudian ada 2 orang anak sedang berdiri dekat dapur pandang ke arah dia. Dia nampak macam sama-sama lah. Ada orang ke? Dia kata. Dia pun buka lampu. Tak ada orang. Memang tak ada orang. Waktu ni dia kata dia dah mula takut. Dan kemudian dia tutup balik lampu. Bila dia tutup lampu, susuk tubuh 3 orang tadi seolah-olah ada lagi dekat situ berdiri, pandang ke arah dia. Dan kemudian kali ni dia tak buka lampu. Dia cakap dia pun terus masuk ke dalam bilik, tutup pintu kunci, dan kemudian dia tidur. Dan kemudian pada hari yang seterusnya tak ada lagi gangguan lah. Malam yang berikutnya tak ada gangguan. Sampailah dia balik ke Tangkak. Azhar cakap sehingga ke hari ni lah dia terfikir apakah yang dia nampak tu. Adakah hayalan dia, ataupun betul dia bermimpi, ataupun memang rumah tu ada sesuatu yang menghuni ke, dia tak pastilah. Tapi daripada segi rating apa semua, dia baca lah feedback orang, kata okey je rumah tu, tak ada pun sebarang gangguan. Sebab kalau nak kata mimpi pun, dia memang nampak betul-betul benda tu dalam bilik dia kan, 2 orang kanak-kanak tu pada malam yang kedua. Dan kemudian bila dia panggil-panggil, benda tu toleh ke arah dia. Dia tak kenal siapa budak 2 orang ni. Malam yang seterusnya pula, dia nampak kepala seolah-olah menjengah daripada luar pintu. Dan kemudian bila dia pergi ke arah dapur, nampak ada 3 susuk tubuh. Yang mana seorang tu adalah wanita macam dewasa lah. Mungkin kanak-kanak tu bersama dengan emak dia ke, tak tahulah kan. Wallahualam. Pada saya kisah ini menarik juga, dan agak menyeramkan lah. Part yang saya rasa lah, saya sendiri personal rasa menyeramkan adalah dekat dapur tu lah. Yang dia nampak 3 orang tu kan, bila dia tutup lampu macam nampak ada 3, tapi bila dia buka lampu tak ada. Dan kan bila dia tutup lagi sekali, nampak lagi. Dan kemudian dia terus masuk bilik. Dia terus caw lah, sebab dia pun saya pastilah dah takut lah time tu, betul tak? Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Azhar. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Lisa. Dan Lisa ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan. Yang mana pada waktu tu dia berada di Tandas, sebuah pusat membeli belah yang terletak di Kuantan, Pahang. Kisah dia berbunyi begini. Pada waktu tu adalah hari Sabtu Ahad lah, dan Lisa ni bersama dengan boyfriend dia pergilah ke pusat membeli belah ni untuk cuci mata, tengok-tengok baju kan, beli-beli barang macam tu lah. Just orang kata apa, relax-relax lah kan, hari cuti. Dan dia pergi waktu tu bukanlah malam, petang. Cuma pusat beli belah ni adalah pusat beli belah yang lama tau, jadi tak ramai sangat orang. Kuantan kan ada beberapa shopping komplek yang besar-besar kan. Ni antara shopping komplek yang lama. Saya pun tak pastilah yang mana satu, dia tak tulis pula dalam email. Jadi dia kata okeylah, dia pergi ke situ, jalan-jalan dengan
boyfriend dia ni sampai satu masa dia kata dia nak pergi ke tandas. Mungkin disebabkan banyak sangat minum air. Jadi dia kata dengan boyfriend dia, awak, saya nak pergi tandas dulu lah, boleh tak? Nak buang air lah, dia cakap begitu. Boyfriend dia kata, okey lah, boleh, jom. Okey, dia pun teman, tapi bukanlah teman sampai dalam, sampai daripada luar je lah kan. Boyfriend dia tunggu kat depan pintu, dia pun masuklah ke dalam tandas. Waktu tu dia kata dalam tandas ni, walaupun petang, tapi suasana dalam tandas tu agak suram tau. Dan dia ada rasa satu perasaan yang kurang menyenangkan. Dia pun tak tahu kenapa pada mulanya. Dia masuk dan kemudian dia pergilah ke salah satu cubicle. Dia pun buang air, settle. Dia pun keluar balik. Pergilah ke arah sinki. Dan kemudian dia tengok dekat dalam bilik air ni, kawasan bahagian atas dia ni kan ada atap kan. Atap dia ni macam ada yang dah pecah. Lepas tu ada yang dah tak ada. Jadi gelap lah, nampak macam kosong kan. So si Lisa ni nampak macam creepy-nya kan. Dia fikir macam tu lah. Jadi dia pergilah ke sinki ni. Dan kemudian dia buka handbag dia. Dia mulalah touch-up sikit lah. Biasalah perempuan kan. Dia touch-up tengok dekat cermin ni. Daripada cermin ni kan, pantulan ni, dia nampak lah belakang ada pintu-pintu cubicle. Dan kemudian nampak bahagian atap yang berlubang ni tadi. Waktu dia tengah make up apa semua ni kan. Dia tengah make up tiba-tiba dia tersentak. Sebab dia nampak seolah-olah macam ada sesuatu yang merangkak berada di atas atap. Mana ada di ruang yang dah tak ada tu kan, macam ada kepala yang sedang tengok dekat atas ni tau. Jadi dia rasa macam mungkin dia salah nampak. Dia tengok balik semula, tapi daripada pantulan ni dah tak ada. So okey lah, tak apalah. Dia pun cepat-cepat lah kan, cepat-cepat nak simpan barang ni. Waktu dia tengah nak masukkan barang dekat dalam beg dia ni, tu dia masukkan ni, kan anak mata dia nampak lagi kan. Masukkan, dia nampak dekat ruangan kosong ni tadi ada lagi susuk tubuh yang menyeramkan ni. Tapi kali ni bila si Lisa ni pandang ke arah cermin, nampak benda tu merangkak, tengok dia daripada cermin ni tadi. Muka dia sangatlah menakutkan. Dan kemudian Lisa ni pandang ke arah belakang, dan dia kata dia nampak benda tu masih lagi ada, tengok ke arah dia dengan lidah yang terjelir keluar. Menyebabkan Lisa ni lari keluar daripada bilik air ni. Dan kemudian pergi ke arah boyfriend dia lah. Dan kemudian dia cakap dengan boyfriend dia, kat dalam bilik air tu ada apa kan. Boyfriend ni cubalah tenangkan dia. Relax, kenapa ni? Tanya macam tu lah. So Lisa dia kata dia nampak ada sesuatu dalam bilik air tu. Dia takut kan, menggigil. Dia kata waktu tu dia macam nak menangis pun ada. Tapi dia tak boleh nak terus jalan, sebab dia kata handbag dia masih berada di dalam bilik air tu. Jadi dia ajaklah boyfriend dia, jomlah teman I kan, ambil beg tangan saya ada dekat dalam tu lagi. Dia cakap macam tu. Tapi boyfriend dia kata mana boleh, ni tandas perempuan, mana boleh saya masuk, nanti apa orang cakap. Dia cakap macam tu. Alah, saya takut nak masuk seorang lagi pun, dalam bilik itu tak ada orang pun. Dia cakap macam tu. Okey, I duduk betul-betul depan pintu. Dia kata macam tu, you masuk je. Tapi daripada depan pintu ni tak nampak juga belah dalam, sebab dia ada dinding kan. Jadi dia kata, alah tolonglah teman lah. Dia kata, macam mana kan tandas perempuan ni. Yelah, jomlah. Dia kata. Dia pun pergi, dua orang lah, pergi masuk kat dalam kawasan bilik air ni. Yang boyfriend ni macam tak berapa nak masuk ke dalam lah. Dia macam takut juga kalau tiba-tiba ada perempuan nak masuk bilik air kan. Cepat-cepat si Lisa ni lari masuk dalam. Dia tak tengok cermin, tak tengok apa. Dia tengok handbag dia je. Dia cakap dia capai handbag dia. Dia terus keluar bilik air, jalan dengan boyfriend dia, tinggalkanlah kawasan tu. Dan kemudian dia nak berjalan pergi mana pun, dia kata dia tak ada mood. Dia langsung tak ada mood. Dia kata dia dah sangat takut pada waktu tu. Masuk saja kereta, boyfriend dia tanya nak pergi mana. Dia kata tolong hantar I balik. Dia cakap macam tu. Okeylah, jom saya hantar, I hantar you balik lah, dia kata. Boyfriend dia hantar dia sampai rumah. Malam tu dia sampai mimpi lah. Dia sampai mimpi dia berada di situasi yang sama dalam bilik air tu. Nampak benda tu, mungkin terbawa-bawa lah kan. Terlalu takut sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Tapi dia cakap rupa benda tu sangatlah menakutkan. Apa yang dia boleh gambarkan menyeramkan. Dan kemudian lidah dia terjelir keluar. Apakah itu? Dia sendiri pun tak tahulah. Tapi kalau tanya saya, jin lah ataupun syaitan kan.
Cuba menyerupai apa yang kita takut dan cuba menakut-nakutkan kita. Jadi itulah pengalaman seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Lisa. Kisah seram kita yang ketiga ni pula, pada saya agak ringkas, menakutkan dan juga agak menginsafkan. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Halil. Dan Halil ingin berkongsi satu pengalaman menakutkan yang dia alami sewaktu dia menggali lubang kubur. Kisah dia berbunyi begini. Halil ni dia tinggal di Banting, Selangor, dan dia cakap sekiranya berlaku ataupun ada kematian lah di kalangan karya dia dan juga tim dia akan uruskanlah daripada segi nak gali liang lahat, nantikan ke bumi apa semua, dia akan uruskan dengan tim dia. Jadi pada hari yang dimaksudkan, dia dapat satu berita kematian tentang karya tempat dia lah. Dan dia dapat tahu waktu tu dah lewat, petang nak ke maghrib macam tu tau. Jadi dia tanyalah melalui telefon, nak ke buminya bila? Nak ke bumi malam ni juga. Oh ya ke, sekarang jenazah dia dekat mana? Sekarang jenazah dia dekat hospital tengah tunggu nak postmortem ataupun tidak. Okey lah, kalau apa-apa nanti kau kontak aku balik lah. Update balik dengan aku. Okey, dia pun tutup telefon. Dia terus roger kawan-kawan dia. Ada kematian ni, kau tahu tak ni? Tahu. Okey, kita jumpa, jom. Jom pergi kat ni kan, tanah perkuburan. Dia pun pergi. Waktu dalam perjalanan ni ada beberapa halangan lah, yang mana waktu tu hujan lebat. Halil cakap hujan sangat lebat sampaikan dekat tanah perkuburan. Dia kata dia tak turun daripada kereta dulu. Dia kata dia tunggu, dia kata bila nak reda ni kan. Sebab hujan campur dengan angin tau. Jadi macam mana kan dia nak gali, susah lah, akan ada banyak masalah nanti. So dia pun tunggu dengan kilat sabung menyabungnya. Lepas tu bila dah reda sikit, masa tu dah masuk lepas-lepas waktu maghrib macam tu, kawan-kawan dia pun keluar daripada kereta, bawa lah dia punya macam peralatan-peralatan semua kan. Lepas tu peralatan yang besar-besar macam skop apa semua memang ada dekat orang kata store lah yang ada dekat tanah perkuburan ni. Dia pun keluarkan, dia mulalah menggali. Tanah waktu tu memang basah lah lepas hujan. Jadi dia gali sampai daripada langit biru ni nak ke gelap. Dah jadi nak ke gelap lah. Jadi dia pun gali. Tiba-tiba tengah dia buat dinding untuk liang lahat ni, dia kata dia terdengar, telinga dia dengar jelas dekat dinding. Maknanya di sebalik dinding liang lahat ni ada satu suara garau, seolah-olah macam bunyi binatang buas tau. Saya tak pasti bunyi dia macam, mungkin macam ni, macam tu lah kot. Jadi si Halil ni dengar daripada telinga dia. Jadi dia berhenti daripada buat kerja dan kemudian dia pandang kawan dia yang berada di belakang dia. Sebab dekat dalam liang ni ada 2 orang. Jadi dia pandang kawan dia ni, kawan dia macam buat je kerja, tak ada fikir apa-apalah. So dia kata, aku seorang je ke yang dengar kan? Okey lah, tak apa. Dia pun gali. Sambil dia tengah buat kerja dia ni, dengar tau dekat dinding ni, macam ada bunyi macam saya cakap tadi lah, macam bunyi binatang buas macam tu kan. So dia pun menjengah lah ke atas kan, ruangan atas. Dia kata dekat sebelah sini tak ada lagi lah tanah perkuburan. Maknanya yang belah sini je lah ada pusara-pusara kan. Belah sini belum, sebab dia akan gali ikut macam tu tau. Jadi dia kata tak ada pun kubur ke apa sebelah, tak ada. Bunyi apa ni lah. Dia pun pandang kawan dia. Dia cuik-cuik lah kawan dia kan. Kawan dia pandang, asal Lil, kau dengar apa-apa tak? Dia cakap macam tu. Kawan dia terus potong tau. Dengar apa? Aku tak dengar apa-apa pun. Dah. Buat kerja. Kau janganlah tegur, dia kata tu. Okey. Kita tukar tempat boleh? Dia cakap macam tu. So kawan dia kata, kenapa? Tukarlah dengan aku boleh? Kau buat belah sini, aku buat belakang. Okey, boleh. Kawan dia pun tukar, pergi kat tempat dia. Dia pun pusing lah ke belakang kan. Maknanya dekat arah ni, maknanya bunyi dia dekat sebelah sini tadi. So dia jauh sikit lah daripada bunyi tu. Dia kata dia pun mula buat kerja dekat sebelah sini pula, bentukkan apa semua.
Tiba-tiba telinga dia sebelah kiri pula dengar daripada dinding ni. Yang mana tadi sebenarnya telinga sebelah kanan kan. Bila dia pusing, maknanya benda tu dah beralih lah ke sebelah kiri dia. Dia dengar lagi bunyi tu. Dan bunyi tu semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Dan sampai satu masa dia kata dia tak tahu kenapa timbul perasaan takut. Dia bangun keluar daripada liang ni. Dan kemudian ada seorang kawan yang kat atas cakap, kenapa kau keluar? Aku tak boleh lah. Aku macam tak tahulah kenapa aku tak boleh. Kau boleh tolong sambung tak? Dia cakap tu. Boleh. Okay. Kawan dia pun masuk dan kawan dia sambung kerja dia. Dia pun terus pergi ke arah tandas yang ada dekat orang kata apa? Tanah perkuburan ni lah. Okay, lepas dia masuk dalam tandas, dia cuci muka apa semua kan. Dia kata, kenapa aku macam ni? Selalu tak macam ni. Sebelum ni dia tak pernah lah mengalami situasi macam ni. Waktu dia tengah cuci muka ni, dia dengar lagi suara tu. Suara seolah-olah macam binatang buas tu, tapi kali ni berada di belakang dia. Menyebabkan Halil ni kata dia menggigil, tangan dia menggigil. Dia toleh ke arah belakang, hanya ada 2 pintu tandas. Pintu tandas ni dua-dua terbuka lah dan kemudian dalam dia kosong. Menyebabkan Halil ni keluar daripada tandas ni dan kemudian telefon dia berbunyi. Jadi dia pun angkat telefon dia sambil tangan dia menggigil ni. Dia pun angkat. Rupanya jenazah dalam perjalanan. Dah siap lah. Solat kapan apa semua dah siap. Jadi tinggal ke bumi je. Okey. Halil ni cakap. Liang pun dah nak siap dah. Okey. Jenazah sampai je. Dia terus cakap dengan kawan dia. Korang settle boleh? Aku tak boleh. Aku nak balik. Ada hal lah. Dia cakap macam tu. Kau okey tak? Kenapa kau macam lain je ni? Aku okey. Aku balik dulu Dia cakap macam tu. Okey, balik. Tak apa, kita orang settle. Dia cakap macam tu. Dia pun balik ke rumah. Mandi. Malam tu dia cakap waktu dia makan, waktu dia nak tidur, dia terfikir, bunyi apa tu kan? Kalau bunyi daripada liang sekalipun, kenapa bunyi tu masih ada walaupun dia dah masuk dalam tandas kan? Adakah bunyi tu ikut dia ke? Dia pun tak pasti. Tapi selepas daripada tu tak ada lagi lah gangguan dekat rumah ke, tak ada bunyi tu lah. Cuma sampai sekarang dia terfikir, bunyi apa tu? Macam bunyi binatang buas kan? Tapi mana datang pula binatang daripada dalam tanah, betul tak? Lepas tu ikut dia pula tu. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Halil. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Husin. Dan Husin ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang berlaku di rumah dia sendiri sewaktu dia bekerja outstation. Kisah dia berbunyi begini. Husin cakap dia tinggal di rumah berempat bersama dengan isteri dan juga 2 orang anak dia yang masih bersekolah. Jadi rumah dia ni agak besar tau. Dia nyatakan dalam email lah, rumah dia agak besar dan rumah dia ni pula terletak di Puchong, Selangor. Disebabkan yelah isteri dia bekerja busy kan. Jadi isteri dia mengeluh dengan dia lah, yang mana penat lah bang kan, kemar rumah apa semua, urus anak lagi, abang busy dengan outstation apa semua. Jadi isteri dia kata boleh tak nak minta seorang orang gaji lah untuk tolong dia. So si Husin ni pula dia fikir itulah kesian kat isteri dia kan. Jadi dia pun decide untuk ambil lah seorang orang gaji. Dalam masa yang sama dia ada pasang jugalah kamera litar tertutup ataupun CCTV di beberapa spot dalam rumah dia untuk langkah keselamatan lah. Janganlah orang gaji dia curi barang ke apa kan. Jadi dia dah siap pasang apa semua, orang gaji pun dah ambil tolong apa semua kan. Selepas 2 bulan macam tu, dia ni kena pergi outstation keluar daripada Selangor, iaitu di Melaka. Jadi dia kata dengan isteri dia, abang ada nak pergi outstation ni kan kat Melaka 3 hari. Awak duduk rumah dengan anak-anak dengan orang gaji boleh? Dia cakap macam tu kan. Boleh lah bang, ada orang teman tak apalah kan, maknanya ada orang gaji dia, senang lah. Dia pun kemar-kemar barang dia pun bertolak lah pergi ke Melaka.
Okay, sampai kat Melaka dia pun buatlah kerja dia apa semua. Tiba-tiba isteri dia telefon. Yang mana isteri dia maklumkan pada dia yang orang gaji dia terpaksa pulang ke Indonesia pada waktu tu sebab ada kecemasan. Orang tua ataupun keluarga orang gaji dia ni sakit lah. So dia kena orang kata on the spot lah balik ke Indonesia kan. So dia pun tahu, okay, dia cakap dengan isteri dia, habis awak macam mana kan? Seorang je lah kat rumah, tak boleh buat apalah sebab kecemasan. Okey lah, tak apa. Dia pun sambunglah kerja. Kejadian seram ini berlaku pada malam tersebut. Yang mana waktu tu dia dah balik ke hotel apa semua kan. Dia pun buka lah telefon dia. Dia kata kamera dia ni dia boleh pantau melalui telefon dia. Jadi niat dia sebenarnya nak tengok isteri dia tengah buat apa kan. Jadi dia pun buka lah kamera. Waktu tu dia tengok anak-anak dia ada dekat bilik tengah belajar. Lepas tu ada seorang lagi anak dia tengah main game. So dia beralih dari satu ruangan ke satu ruangan sampailah ke ruang tamu rumah dia. Yang mana pada waktu tu isteri dia sedang berada di ruang tamu, sedang menonton TV. Okey, waktu dia tengah tengok isteri dia dalam CCTV ni, rakaman ni kan, dia pelik sebab di sebelah isteri dia macam ada satu susuk tubuh wanita yang sedang duduk menemani isteri dia yang sedang menonton TV. Waktu ni dia pelik. Dia tengok dalam, orang kata dalam rakaman tu seolah-olah macam orang gaji dia. Jadi dia kata, oh, tadi kata ada kecemasan, tak jadi balik ke, tak ada tiket ke? Dia terfikir macam tu lah. So, dia kata tak apalah, maknanya isteri dia ada teman lah kat rumah kan. Tapi isteri dia tak ada pula telefon dia bagi tahu tak jadi balik apa kan. Dia pun tak apalah, decide untuk WhatsApp isteri dia. WhatsApp isteri dia, tengah buat apa? So isteri dia balas lah, tengah tengok TV apa semua kan. Okay, betul lah sebab dia pun dah tengok daripada kamera kan. Okay, so dia kata boleh call. Kejap lagi lah bang. Dia kata malam-malam sikit sebelum tidur kan kita on call lah. So dia kata okay, tak apa. Sambil tu dia pantau lagi daripada CCTV ni. Tengok isteri dia kan. Isteri dia tengah tengok TV, ambil remote, ambil air, minum. Lepas tu bangun pergi ke arah dapur. Tapi susuk tubuh yang berdiri sebelah isteri dia ni agak mencurigakan sebab dia seolah-olah tidak bergerak tau. Macam tengok je ke arah TV. Dan bila isteri Encik Hussein ni bangun untuk pergi ke dapur ataupun ke mana-mana, benda tu akan tengok. Lepas tu dia akan tengok ke TV balik. Waktu ni Encik Hussein dah rasa macam tak sedap hati kan. Dia nak bagi tahu isteri dia ke tak nak. Nantilah malam lah. Malam tu sebelum tidur dia pun telefon lah isteri dia lah kan. Bergayut apa semua, tanya pasal kerja. Lepas tu tanya makan apa. Dan dia ada selit jugalah pertanyaan pada isteri dia yang mana, orang gaji jadi tak balik ke kampung? Dia cakap macam tu. Jadi bang, petang tadi dah keluar dah. Dia cakap macam tu. So Encik Hussein ni katalah, oh okey, habis dekat rumah awak dengan siapa ni? Dengan siapa lagi? Dengan anak-anak je lah 2 orang. Esok awak kerja ke? Esok saya tak kerja kot. Dia kata MC saya pun macam tak sihat. Dia cakap macam tu. Okey lah. So, si Hussein ni macam angguk je lah kan. Tapi dia tak cakap lagi tau dengan isteri dia. Sampailah perbualan itu tamat dan kemudian dia tidur. Dia tidur dan kemudian dia adalah screenshot kan gambar tu. Balik saja ke Puchong, dia jumpa dengan isteri dia apa semua. Dia pun cerita dengan isteri dia apa yang berlaku malam tu. Yang mana dia nampak lah, dia tunjuk lah rakaman CCTV tu kan. Jadi bila dia tengok, siapa ni bang? Masa ni saya seorang-seorang, isteri dia cakap. Siapa bang sebelah saya ni? Takutlah saya bang, dia kata. Malam yang waktu waktu Encik Hussein tengok CCTV ni, isteri dia memang rasa macam isteri dia bukan seorang-seorang kat bawah. Tapi isteri dia ingat itu hanya perasaan dia je. Tapi tak sangka pula yang suami dia nampak betul-betul di sebelah dia ada orang kan. Saya ada tanyalah, nak tengoklah gambar tu kan. Macam tak nak tunjuk ke gambar tu, macam mana rupa dia menakutkan ke apa kan. Tapi Encik Hussein cakap dalam rakaman tu isteri dia ialah dekat rumah, jadi dengan seluar pendek kan. Jadi tak boleh lah dia nak share dekat kita. Betul juga, takkan dalam rumah pakai jubah, betul tak? Kan macam muslimah sangat pula. Jadi itulah pengalaman seram yang dialami oleh Encik Hussein ni. Siapa yang duduk di sebelah dia, dia sendiri, siapa duduk sebelah dia, siapa yang duduk di sebelah isteri dia sendiri tak tahu. Sampai ke hari ni, isteri dia sampai sekarang tahu takut kalau nak tinggal seorang-seorang waktu suami dia tak ada pergi outstation. Kebiasaan kalau ada orang gaji dia okey je. Tapi kalau orang gaji dia tak ada, dia akan balik ke rumah mak dia.
Mana mak mentuanya si Hussein ni lah. Sebab rumah mak mentua dia tak jauh daripada rumah dia. So dia balik rumah, dia tidur rumah mak dia macam tu. Sebab takut dah tinggal rumah seorang-seorang. Yelah, dah nampak kot rakaman tu kan, aku duduk dengan siapa, padahal aku duduk seorang-seorang waktu tu. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Encik Hussein. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan anda sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun menonton video saya ni daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya, dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.